فيكون يا غرامي نبيك أنا أصل التكوين من حد كن فيكون يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين سلام 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 لنقطة التعيين يا غرامي أياما جاءنا حقا نبي مغيثا مسبلا سبل الرشاد أياما جاءنا حقا نبي مغيثا مسبلا سبل الرشاد صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين سلام سلام لنقطة التعيين يا غرامي رسول الله يا ذوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين رسول الله يا ذوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fa huwa yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim. Para penonton yang dirahmati sekalian, alhamdulillah bertemu kita lagi dalam dalam waktu tengah hari ini yang kita panggil sebagai kuliah yang dibannerkan sebagai hidup dan mati dalam Islam, hidup dan mati dalam Islam. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah ini pertemuan yang kali yang ke-5, tuan-tuan dan puan. Hari ini 7 hari bulan yang ke-6 kita ada 1 kita miss. 2 hari yang lepas kita miss.
Tetapi kali ini kita akan meneruskan insya-Allah ni. Di atas tajuk yang kita bincang, sayangi agama Allah. Sayangi agama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ini yang kedua. Sayangi yang pertama, ini sayangi yang kedua. Sayangi agama Allah yang nombor dua. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, kita banyaklah yang kita sayang dalam hidup ni. Tuan-tuan, sayang menyayangi ni memang cerita kita. Insan hidup sayang menyayangi. Tuan-tuan, anak menyayangi ibu dan ayah, suami menyayangi isteri, isteri menyayangi suami. Dan sebaliknya, kita dalam masyarakat pun insya-Allah kita sayang menyayangi di antara kita. Dan akhirnya dalam rangka yang lebih luas, yang lebih besar, kita menyayangi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, dan kita nak sebutkan sayangi agama Allah Subhanahu wa taala. Agama kita, inna dina indallahil Islam. Agama tuan-tuan, agama saya, pegangan tuan-tuan, pegangan saya ialah Islam. Dan pertama tengah hari ni saya nak cerita betapa nasib baik ni kita, tuan-tuan. Sangat-sangat bernasib baik sebab kita memegang satu agama. Dan disebut lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jangan ambil agama lain daripada Islam. Nescaya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ambil Islam, pegang Islam, gigit Islam, hidup Islam, mati Islam. Jangan yang lain-lain. Begitu juga jalan hidup kita ni, tuan-tuan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalan yang lurus. Jalan Islam, jalan yang lurus. Jalan yang selain daripada Islam, kelurusannya tidak dapat ditentukan, tuan-tuan. Jalan Islam adalah jalan yang lurus. Jalan iman adalah jalan lurus. Jalan taqwa adalah jalan lurus. Jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu Allah yang terdapat dalam Al-Quran, 114 juzuk, 114 surah Al-Quran, 30 juzuk Al-Quran. Itulah jalan yang lurus berserta dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, inilah jalan yang lurus. Dan tuan-tuan telah berada di jalan yang lurus. Saya berada di jalan yang lurus. Anak isteri berada di jalan yang lurus. InsyaAllah, generasi yang akan datang sampai yang terakhir sebelum kiamat pun, mereka akan tegak berada di jalan yang lurus. Jalan Islam. Inilah jalannya. Jalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak ulang lagi kali. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jangan kamu ambil agama selain daripada Islam. Nescaya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, tuan-tuan, kita sangat bersyukur, sangat bersyukur. Lahir ke dunia Islam kita, tuan-tuan. Ibu bapa Islam, kita pun Islam. Ditulis dalam surat beranak, agama Islam. InsyaAllah. Tuan-tuan, tak perlu kita nak pergi keluar, tak perlu kita nak berjuang, tak perlu kita nak keluar duit ringgit, tak perlu kita nak keluarkan air mata, tak perlu kita nak keluarkan peluh keringat. Lahir sebagai Islam. Tak perlu kita melawan segala penderitaan yang didatangkan kepada kita, segala ujian yang besar yang diberikan kepada para nabi, para sahabat dan tabi'in. Bayang, tuan-tuan, ujian mereka untuk mendapatkan Islam. Mereka berjuang, nyawa mereka jadi galangan untuk mereka mendapatkan Islam. Kita, tuan-tuan, Hasan Ali ni lahir sebagai Islam, besar sebagai Islam, remaja sebagai Islam, dewasa sebagai Islam, diharapkan tua sebagai Islam dan mati sebagai Islam. Inilah harapan kita. Apa pun, tuan-tuan dan puan, saya ingin menyebutkan bahawa ada 4 kemungkinan dalam hidup ini. Bila kita cerita tentang sayang kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang pertama ialah lahir bukan Islam, besar bukan Islam, dewasa bukan Islam, tua bukan Islam dan mati bukan Islam. Bukan kita. Lahir bukan Islam, besar bukan Islam, muda bukan Islam, tua bukan Islam, mati bukan Islam. Ya Allah, bukan kita. Sahabat-sahabat kita yang lain. Sahabat kita yang belum dapat hidayah, yang tidak dapat hidayah.
mak bapak tak ada hidayah, anak-anak tak ada hidayah. Diberikan kepada mereka, tuan-tuan, ajaran-ajaran agama, didedahkan kepada mereka, tapi hati mereka tertutup untuk menerima Islam. Okey, yang kedua, kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua, tuan-tuan dan puan, lahir bukan Islam, besar bukan Islam, muda bukan Islam, dewasa bukan Islam, tua menjadi Islam dan dimatikan menjadi Islam. Tua baru jadi Islam dan dimatikan menjadi Islam. Siapa dia contoh klasik? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Abdullah bin Maktum. Inilah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan yang di hujung hayatnya menjadi pejuang Islam, hebat dalam Islam. Nampaknya inilah dia. Lahir bukan Islam, besar bukan Islam. Tuan-tuan okey. Tua menjadi Islam, mati sebagai Islam. Dan sebahagian daripada mereka dijamin nama mereka 10 sahabat mati, tempatnya sudah diberitahu masa hidupnya lagi. Tempat kamu di syurga, syurga menunggu kamu, wahai sahabat. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq. Siapa dia? Umar bin Khattab. Siapa dia? Uthman bin Affan. Siapa dia? Ali karamallahu wajhah. Siapa dia? Abdul Rahman bin Auf. Siapa dia? Zaid bin Thabit. Oh. Saudara, waktu hidupnya diberitahu, Nabi bagi tahu mereka, Nabi bagi tahu, mati yang menunggu engkau ialah syurga Allah SWT. Yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, lahir sebagai Islam, besar sebagai Islam, dewasa sebagai Islam, tua sebagai Islam, tapi mati tidak sebagai Islam. Wahai saudara-saudaraku yang kukasihi sekalian, kok kemungkinan itu jatuh ke kepala kita? Kok kemungkinan itu, tuan-tuan, merangkap kita? Kok kemungkinan itu jatuh di hadapan kita, di ribaan kita? Kita ni. Na'udzubillahi min dzalik. Hasan Ali lahir sebagai Islam, besar sebagai Islam, muda sebagai Islam, dewasa sebagai Islam, tua sebagai Islam, tapi dimatikan bukan sebagai Islam. Mati tidak Islam. Pasal apa? Kita tak bersedia untuk mati. Pasal apa? Kita tidak memikirkan tentang mati. Afdalul zikr, zikrul maut disebut. Zikir yang paling baik adalah zikir mengenai mati, mengingati mati. Kita tak ingat mati. Umur 40 tak ingat mati, umur 50 tak ingat mati. Masa tu kita bekerja. Setiap 3 tahun naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat. Daripada manager, senior manager. Kemudian tuan-tuan menjadi director. Lepas director menjadi senior director. Lepas tu managing director. Allah tuan-tuan. Naik pangkat, gaji naik, gaji naik, gaji naik, gaji naik, gaji naik, gaji naik. 2 hari yang lepas saya bertemu dengan satu orang tuan-tuan. 2 orang, perempuan tuan-tuan. Bercerita mengenai macam mana dia masa mudanya. Suaminya meninggal, di awal-awal usianya suaminya meninggal. Untuk membesarkan anak, dia tak kahwin-kahwin. Selepas itu tuan-tuan, muda lagi meninggal. Dan dia suaminya muda meninggal dan dia pun muda meninggal. Dia kata dia ketika itu tak nampak agama, tak nampak. Tak ada keperluan agama, perluannya nak jaga anak, keperluannya nak bina anak, keperluannya nak mensekolahkan anak, keperluannya nak beri pelajaran kepada anak. Keperluannya nak menghidupkan anak yatim. Ini anak yatim ni, tak ada bapa ni, nak hidupkan ni. Tapi pada masa yang sama, tuan-tuan, dia kata, Allah, dia lepas bebas. Lepas bebas. Pakai skirt, tuan-tuan. Skirt aja. Hari-hari pakai skirt. Pergi kerja pakai skirt. Hebat, tuan-tuan. Tak ada baju kurung. Baju kurung tak ada. Selai baju kurung pun tak ada. Dia cerita ada kematian. Yang mati itu adalah saudaranya. Yang mati itu adalah kenalannya, tuan-tuan dan puan. Sampai dia tak tahu macam mana nak pergi, tuan-tuan. Tudung tak ada. Baju kurung tak ada. Tak ada. Baju yang sesuai untuk kita melihat, menziarah mayat, menziarah orang mati, tuan-tuan. Tak ada dia, tak ada. Yang ada dia skirts, yang ada dia mini skirt, yang ada dia maxi skirts. Itu yang ada. Tapi ditakdir Allah Subhanahu Wa Taala dia dapat hidayah, tuan-tuan, dapat hidayah.
Sekarang ni tak ada cerita lain, cerita nak panggil orang. Mari ke majlis ilmu, mari ke surau, mari ke masjid, mari kita panggil ustaz, mari kita panggil ustaz, mari kita buat perkumpulan-kumpulan, mari kita buat persatuan-persatuan, mari kita buat pondok-pondok pengajian, mari. Itulah ceritanya tuan-tuan, bila hidayah. Nanti tuan-tuan insya-Allah malam besok ditakdirkan Allah kalau semuanya berjalan dengan baik, saya nak cerita tajuknya, bannernya mencari hidayah. Kita nak mula pukul 9 suku malam. Bukan 9.30 tuan-tuan, minta maaf. Saya nak ubah sikit 9 suku malam. Ada teman-teman mengatakan kita ubah sikit 15 minit lebih awal. 9 suku. Sebab dia kata isyak dalam 8.40 begitu. Jadi kita tak nak masa lama sangat selepas isyak tu. Nanti kalau orang tertidur ke, orang nanti bersembang-sembang tuan-tuan dengan orang kata leka bersembang-sembang hingga terlupa untuk switch, nak tune in kepada program kita insya-Allah. Malam besok tuan-tuan, besok malam pukul 9 suku, bukan 9.30 tuan-tuan. 9 suku, 9.15 minit insya-Allah. Saya nak ubah tuan-tuan dan puan. Walaupun dalam banner tu menyebut 9 suku, 9.30, tapi tu nak mula 9 suku tuan-tuan. 9 suku malam, 9.15. Tuan-tuan dan puan insya-Allah. Okey. Saya nak pergi ke keempat, kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang pertama tadi, bukan Islam, dan mati bukan Islam. Kemungkinan yang kedua tadi tuan-tuan, bukan Islam, di hujungnya Islam. Kemungkinan yang ketiga tadi tuan-tuan, Islam, di hujungnya bukan Islam. Yang itu tuan-tuan dan saya patut memikirkan, memenungkan kalau itu berlaku pada diri kita tuan-tuan dan puan. Dan kemungkinan yang keempat, yang belum saya sebut lagi tadi, tuan-tuan, Islam, sampai akhirnya pun Islam. Di awalnya Islam, pertengahannya Islam, dan di akhirnya pun Islam. Inilah doa kita, tuan-tuan. Inilah doa kita. Allahumma ahyina bil Islam, Allahumma ahyina bil iman, wa amitna bil iman, wa syurna bil iman, wa adkhilna al jannata ma'al iman. Kita hendak dimatikan dalam iman, dihidupkan dalam iman, dimatikan dalam iman, dimasukkan dalam syurga dengan iman. Masya-Allah tuan-tuan. Cukup tuan-tuan, kita nak dengar sikit pesanan daripada Yayasan Kebajikan Sabha, Yayasan Sabha. Ada beberapa perkara yang nak dipesankan. Minta tuan-tuan bersama-sama mengikuti pesanan ini dan tuan-tuan dan puan mengambil langkah-langkah berikutnya. Bagaimana kita dapat sama-sama berpartisipasi untuk kita merealisasikan apa yang akan ditonjolkan dalam pesanan itu. Sila saksikan. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Insya-Allah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi dan insya-Allah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati sekalian, alhamdulillah ya. Saya nak ulang balik tuan-tuan dan puan. Sayangnya kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sayangilah agama Allah. Tuan-tuan boleh sayangi seluruh dalam kehidupan kita tuan-tuan. Apa pun sayangilah. Asalkan apa benda objek yang kita sayangi itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sayangi kereta saya sebut semalam, sayangi rumah, sayangilah harta, sayangilah ladang, sayangilah barisan rumah sewa kita, sayangilah seluruhnya. Tak ada sekatan dalam Islam. Insya-Allah hanya sekatannya jangan kamu lupa Allah, jangan kamu lupa Rasul. Dalam satu ayat yang agak panjang sikit tuan-tuan dan puan disebutkan
Kamu boleh sayangi semua. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Panjang ayat ni saya tidak bercadang untuk mengulas kesemuanya, tuan-tuan dan puan. Hanya disebutkan ada 8 perkara sila-sila. Ini mewakili dunia. 8 perkara mewakili kehidupan dunia. Saya tak ada masa nak menyebutkan satu persatu. Nantilah dalam kesempatan yang lain saya akan sebut satu-satu. Rumahnya, perniagaannya. Itu dunia, tuan-tuan. Perniagaannya. Duit simpanannya tak mau kurang tapi nak bukan bertambah-tambah. Sayangi anak, sayangi isteri, sayangi jiran tetangga, sayangi sahabat andai. Semuanya itu, tuan-tuan. Kita boleh sayangi. Islam tidak menegah sikit pun untuk menyayangi kesemuanya itu. Tetapi, jangan kamu sayangi kesemuanya itu lebih daripada 3 perkara. Apa dia? Jangan kamu menyayangi dunia ini. Tadi itu wakil dunia tadi, tuan-tuan. Lebih daripada kamu menyayangi Allah. Menyayangi Rasul. Menyayangi jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tunggu, kata Allah. Kalau kau menyayangi dunia ini yang digambarkan 8 perkara tadi lebih daripada Allah, Rasul dan berjihad di jalan Allah, Allah kata apa? Tunggu hingga aku mendatangkan balasan aku kepada mereka. Allah tidak akan memberi hidayah kepada kumpulan ini yang sekaligus dinamakan sebagai kumpulan fasik. Anak-anak yang mati sekaliannya. Sayangi Allah. Sayang Islam, pastinya tunggaknya sayangi Allah. Sayangi Islam, tunggaknya yang kedua, mesti sayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangi Allah, tunggaknya yang ketiga, tuan-tuan dan puan, ialah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luas. Nanti pun kita ada satu tajuk tentang jihad. Jihad dalam Islam, insya-Allah. Salah satu malam nanti, tuan-tuan dan puan, tajuknya kita buat bersiri, namanya jihad di jalan Allah. Apa jihad? Striving for the sake of religion. Striving to uphold religion. Striving to see religion is prosperous. Tuan-tuan, agama kita. Kerja kuat, siang, malam, pagi, petang. Yang buat institusi, buat institusi. Yang buat masjid. Yang buat surau, yang buat madrasah, Yang buat mahatafiz, buat mahatafiz. Yang membuat pengajian Quran. Yang buat pengajian hadis. Yang membuat kelas wanita. Yang buat kelas remaja. Ini dia. Yang berjuang dalam bidang ekonomi. Ya. Almarhum Datuk Ali Hashim mengatakan, jihad ekonomi. Almarhum Tan Sri Ali Hashim, jihad ekonomi. Sampai akhir hayat dia, tuan-tuan, dia berjihad. Ada anak muda, tuan-tuan, di Malakat Mall. Namanya Coach Fazil, Malakat Mall. Dia nak buat satu, tuan-tuan, Raudah City. Satu gambaran, tuan-tuan, pembangunan untuk menentukan penempatan orang Islam, perbandaran Islam. Konsepnya adalah Islam. Konsepnya adalah iman. Sedang dibangunkan. Dan sebagian bangunan sudah siap sekarang. Di Cyberjaya di sana. Malakat Mall. Supermarket besar, tuan-tuan. Supermarket besar. Modern. Hanya mengambil barang-barang keluaran-keluaran daripada umat Islam. Orang Islam. Tiap satunya 100% halal. 100% halal. Semuanya dibariskan di Malakat Mall. Pimpinan daripada Coach Fazil dengan Tok Ki kita daripada, tuan-tuan, daripada Kopim, Koperasi PPIM, tuan-tuan, semuanya bergabung tenaga dalam konteks kita nak membangunkan, tuan-tuan, BMF, Buy Muslim First. Kita nak bangunkan idea, konsep ini, falsafah ini, BMF, Buy Muslim First. Ini adalah perjuangan, ini adalah jihad. Dan sebagai Muslim, sayangi agama Allah. Inilah agama Allah. Inilah syiar agama Allah.
Inilah syiar agama Allah. Ekonomi bersyiar, ada syiar ekonomi, syiar Islam. Tuan-tuan, siasah, syiar Islam. Pengurusan negeri, negara, tuan-tuan, syiar Islam. Pengurusan organisasi, syiar Islam. Pengurusan organisasi bisnes, syiarnya Islam. Pengurusan organisasi-organisasi yang berbentuk NGO, tuan-tuan, adalah menggambarkan syiar Islam. Menguruskan keluarga, syiar Islam. Menguruskan tuan-tuan dan puan apa saja yang diuruskan, daripada yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, mestilah menggambarkan kepada kehebatan, keutuhan, kesepaduan, keunggulan, kesyahduan, kehebatan agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama Allah itu Islam. Jadi saudara ya, nanti dalam program kita yang berikutnya tuan-tuan kita cerita tentang jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan cerakinkan lagi tuan-tuan. Beberapa tempat, beberapa sudut-sudut kita nak cerakinkan. Supaya insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sedikit usaha, saudara usaha sikit, saya usaha sikit, orang itu usaha sikit, kan? Orang itu usaha sikit dengan tuan-tuan tengok dengan madrasah-madrasah, dengan tadika-tadika yang jempulan bertaraf dunia, Brainy Bunch misalnya, dan teman-teman yang lain, tuan-tuan. Yang saya sendiri membangunkan taska namanya itu First Move Childcare Center. First Move Childcare Center. Apa dia First Move Childcare Center? Kita nak bangunkan. Daripada awal-awal lagi, daripada 2 bulan. Kita ambil daripada 2 bulan sampai 4 tahun, tuan-tuan. Sekarang ada 8 branches. Kenapa kita bangunkan ini? Kita nak, tuan-tuan, kita nak melahirkan insan-insan daripada asasnya, bibit-bibitnya adalah Islam. Lahirlah pemuda Islam. Lahirlah dewasa Islam. Lahirlah pemimpin-pemimpin Islam. Daripada bibit-bibitnya. Daripada bibit-bibit ini ditanam. Seedlingsnya. Anak benihnya. Yang ditanam di taska kami. First Move Childcare Center. First Move Childcare Center. Dan tuan-tuan, kita bangunkan First Move Childcare Center. Ada 8 branches sekarang ini, tuan-tuan. 2 di Bangi, 1 di Kajang, dan 5 di Kuala Lumpur, tuan-tuan. 5 di Kuala Lumpur. Mari kita sama-sama, tuan-tuan. Dan insya-Allah tujuan kita, tuan-tuan dan puan, kalau ada sedikit keuntungan daripada usaha ini, kita nak masukkan dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Supaya Anjung Husnul Khatimah dengan adanya sikit, tuan-tuan, the flow of funds, monthly, yearly flow macam itu, maka insya-Allah Anjung Husnul Khatimah dapat bertahan dan dapat sustain supaya lestari sifatnya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian ya, saya nak menyebutkan yang berikutnya tentang sayangi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan ya, tak ada cerita lagi. Bila kita sayang sesuatu, kita sebut, selalu sebut. Pagi sebut, tengah hari sebut, petang sebut, malam sebut. Pagi, dalam pukul 4.30, pukul 5, kita merintih di hadapan Allah. Nangis di hadapan Allah. Sebutkan, wahai Allah, pilihlah aku untuk mendaulatkan agama Engkau, wahai Allah. Pilihlah aku untuk memertabatkan agama Engkau, wahai Allah. Pilihlah aku sebagai salah seorang yang Engkau keterima, wahai Allah. Menjadi pejuang-pejuang yang akan memperjuangkan agama Engkau. Ya Allah, ya Tuhanku. Accept, terimalah aku sebagai the workers of Islam. Terimalah aku, tuan-tuan, sebagai pejuang-pejuang Islam. Inilah yang nak dilakukan, tuan-tuan. Kalau tidak, apa guna? Apa gunanya kita hidup sebagai Muslim, diletakkan di dunia ini? Kalau kita, tuan-tuan, lahir, pergi sekolah. Lepas pergi sekolah, lulus, dapat kerja. Lepas kerja, pencen. Lepas pencen, tua. Lepas tua, mati. Orang Islam yang macam ni kita tak perlu, kan, tuan-tuan dan puan. Minta maaf. Kita hendak, tuan-tuan, lahir sebagai Islam, berjuang. Tenaga mudanya dia berjuang untuk menegakkan Islam. Macamlah tenaga muda tanam bukit. Tuan-tuan tengok Abdul Rahman ibn Auf, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Zaid bin Thabit, Arqam ibn Abi Arqam. Tuan-tuan, ya Allah. Ini nama-nama, tuan-tuan, nama-nama. Anak-anak muda yang berjuang, orang dewasa yang berjuang zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita ni orang perjuangan. Orang Islam orang perjuangan. Kepalanya berjuang, hatinya berjuang, jiwanya berjuang, tangannya berjuang, kakinya berjuang, seluruh bikinan tubuh badannya daripada rambutnya sampai hujung kakinya adalah manusia perjuangan. Tuan-tuan, insya-Allah inilah orang Islam yang pandai menulis.
Saya telah menghasilkan 43 buah buku, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok di skrin sana ada 3 buah buku, tuan-tuan. Buku yang pertama, nama bukunya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Dapatkan buku ni, tuan-tuan. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Saya karang buku ni. Saya buat buku ni, tuan-tuan. Untuk saya tinggalkan satu pedoman kepada anak-anak. Untuk menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Supaya dapat mengkhidmati ayah bonda mereka secara Islam. Supaya mereka dapat sayang ayah bonda, sayang Islam. Sayang mak, sayang Islam. Sayang keluarga, sayang Islam. Sayang Allah, sayang Rasul. Ini yang kita nak, tuan-tuan. Buku yang kedua, tuan-tuan, Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Allah, dapatkan buku ni. Pedoman untuk mati dalam Islam. Untuk hidup dan mati dalam Islam. Untuk bertemu dengan Allah dalam Islam. Untuk mengakhirkan hayat dalam Islam. Untuk sakramatul maut dalam Islam. Untuk nazak dalam Islam. Ya Allah yang terbaik. Ya Allah, matikan aku dalam Islam. Ya Allah, wa mitna Islam. Supaya kita mati dalam Islam. Saudara-saudara, mudah-mudahan tuan-tuan dan saya dimatikan dalam Islam. Dihidupkan dalam Islam, dimatikan dalam Islam. Dan kita berjuang siang, malam dan pagi petang. Atas nama sayangi agama Allah, menyayangi agama Allah. Wahai Allah, terimalah sedikit yang kulakukan ini untuk agama Engkau, wahai Allah. Saudara yang saya muliakan sekalian, tuan-tuan yang saya hormati. Inilah tuan-tuan antaranya perjuangan kita sebagai umat Islam ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan, umat Islam berbagai-bagai. Tuan-tuan, kita menghadapi halangan. Kita menghadapi halangan, dugaan dan berbagai-bagai lagi. Kita faham, tuan-tuan dan puan. Tak ada perjuangan yang tidak ada dugaan. Tak ada perjuangan yang tidak ada dugaan. Tuan-tuan, bayangkan para nabi dan para rasul. Bayangkan, tuan-tuan, apa dugaan yang tidak diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata nista yang tak diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang physical harm yang tidak diletakkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa dia, tuan-tuan, apa dia ugutan-ugutan, hidup penuh dengan ugutan bila mendapat wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu saudara, insya-Allah untuk agama Allah Subhanahu wa taala ni, kita tak mahu orang cabar agama Allah. Tak mahu orang perlekehkan agama Allah. Tak mahu orang, tuan-tuan, orang menjadikan bola agama Allah. Ditendang di sana, ditendang di sini. Tak mahu orang menjatuhkan sedikit pun martabat agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan, saya baru-baru ni dalam salah satu wawancara saya dengan Profesor Dr. Ridwan T menyebutkan dia mu'alaf, tuan-tuan, dia revert, dia masuk Islam. Tapi apa dia kata, tuan-tuan, dalam perbualan saya dengan dia, saya yang paling tak boleh tahan kemarahan saya, paling tak sabar saya, ada satu line, ada satu baris, ada perkataan yang menghina Islam, yang itu saya tak boleh tahan. Yang itu saya tak boleh luapan daripada perasaan saya. Marahnya saya. Itu revert. Itu orang peluk Islam. Itu mu'alaf. Macam mana Hasan Ali, tuan-tuan? Macam mana Hasan Ali? Do we have the same feeling? Do we have? Macam itu. Adakah kita ada semangat macam itu? Do we have the same spirit? Tuan-tuan, inilah. Do we have the same burning spirit? Itulah, tuan-tuan, yang kita nak sayangnya kita pada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu, tuan-tuan, insya-Allah saya nak mengakhirkan. Tuan lihat di skrin sana, tuan-tuan. Inilah lapangan perjuangan kita. Kita nak membangunkan Anjung Husnul Khatimah. Inilah jihad. Inilah jihad, tuan-tuan dan puan. Dan tuan-tuan menderma. Apa dia, tuan-tuan? Insya-Allah tuan-tuan akan bersama-sama membangunkan Anjung Husnul Khatimah, sebuah kompleks di Batu 15 Sungai Semungkis, Ulu Langat, yang berharga sekitar dalam 13 juta ringgit. Tuan-tuan, di skrin sekarang, tuan-tuan, sedang tuan-tuan tengok, sedang berlalu. Tuan-tuan, sumbangan untuk Anjung Husnul Khatimah dalam bentuk wakaf, zakat, sedekah, fidyah, amal jariah. Dan ada nombor Maybank account-nya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Tuan-tuan, masukkanlah dalam akaun itu. Sebagai perjuangan kita, perjuangan. Sayang Islam. Apa sayang? Apa gambaran tuan sayang pada Islam? Sembahyang, yes. Puasa, yes. Tapi sumbangan yang berbentuk something tangible. Tengok, tuan-tuan, Anjung Husnul Khatimah nanti satu kompleks besar.
Dalamnya ada masjid yang boleh memuatkan 1,000 orang. Masjid dalam kompleks Tanjung Husnul Khatimah. Di situlah kita membina diri kita, mengislah diri kita untuk kita mati sebagai Muslim yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya harap insya-Allah tuan-tuan dermalah tuan-tuan. Saya harap sangat tuan-tuan dermalah. Tuan-tuan angkat telefon, panggillah tuan-tuan dan puan. Pergi ke ATM machine. Tuan-tuan pergilah tuan-tuan dan puan. Dermakanlah. Nombor akaun semua ada di sana tuan-tuan. Bolehlah tuan-tuan mendermanya. Kalau tuan-tuan ada ragu-ragu, boleh nombor telefon. Ada nombor telefon. 2 nombor telefon itu. Tuan-tuan telefonlah. Dan tuan-tuan boleh dapatkan informasi yang lebih detail dalam bentuk question answers. Soalan-soalan dan jawapan-jawapan insya-Allah mengenai Tanjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan boleh dapat daripada nombor telefon itu insya-Allah. Selain daripada itu, buku-buku tadilah 3 serangkai buku-buku itu. Dapatkanlah buku-buku itu tuan-tuan. Buku-buku yang ditulis secara cookbook approach. Pendekatan cookbook mudah tuan-tuan. Macam mana nak buat? 1, 2, 3. Bila nak buat? 1, 2, 3. Step nak buat? 1, 2, 3. Apa ni faedahnya? 1, 2, 3. Macam mana amalannya? 1, 2, 3. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah cookbook approach namanya. Yang saya gunakan untuk menulis ketiga-tiga buah buku tersebut tuan-tuan dan puan. InsyaAllah saya nak ulang program kita. Pagi, tuan-tuan, besok pukul 7 pagi. Apa tajuknya tuan-tuan? Dia punya bannernya, tuan-tuan, titisan embun pagi. Itu pagi pukul 7. Tengah hari, pukul 12.30 tengah hari. Pukul 12.30 tengah hari. InsyaAllah tuan-tuan, atas nama bannernya ialah hidup dan mati dalam Islam. Malam, bukan 9.30 tuan-tuan. Saya nak awalkan sikit 15 minit. 9 suku malam. 9 suku malam. Kalau tuan-tuan tengok dalam poster itu 9.30, tuan-tuan jadikan dia 9 suku tuan-tuan, 9 suku. Kita tidak ada cara nak membetulkan sekarang pada masa ini tuan-tuan dan puan. 9.30 jadikan 9 suku. 9 suku malam, besok malam agaknya tuan-tuan dan puan, jika segala-galanya diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan tajuk kita ialah mencari hidayah, mencari hidayah. Saya akan ada tetamu-tetamu, tuan-tuan ya. Tetamu-tetamu yang membincangkan tajuk ini. Tetamu-tetamu yang insya-Allah secara praktikalnya, manusia yang dulu-dulu hidupnya dalam keadaan tuan-tuan, lara begitu, tak ada pegangan begitu, seronok saja begitu. Tapi bolehkah dia meneruskan kehidupan yang sedemikian? Akhirnya tuan-tuan, ada saatnya dia berikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengar ceritanya. Kita dengar pengalamannya, kita dengar isi hatinya, kita dengar air matanya, kita tengok air matanya tuan-tuan dan puan. Inilah mencari hidayah. InsyaAllah malam besok kalau tidak ada apa akan melintang pukul 9.15 malam insyaAllah. Tuan-tuan, kita jumpa lagi. Terima kasih kepada tuan. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah. Sayangilah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangi ibu, sayangi ayah, sayangi isteri, sayangi suami, sayangi anak-anak, sayangi jiran, sayangi seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup dalam Islam dan mati dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Salam Husnul Khatimah.